Okey, Pat, start. Hai, salam sejahtera dan salam duduk kat rumah. So, saya Patricia Majestic daripada tim You Equals to You, Malaysian Ex Council. So, dekat sini ada tim You Equals to You, ada Fitri, ada Fakrul. Okey, yang lain masa bercuti lah. Okey. So, hari ini kita bersua kembali dengan topik pengenalan organisasi gabungan Malaysian Ex Council iaitu Community AIDS Service Penang, CASP. Okey, dalam gerak kerja HIV dan AIDS di Malaysia. Okey, bagi yang menonton dekat Facebook, okey, jangan lupa like and share. Yang kedua, sekiranya korang ada persoalan tentang CASP, korang boleh ajukan soalan di ruangan komen. Yang ketiga, jangan lupa follow FB, Instagram dan Twitter You Equals to You. Okay, so sekarang ni kita ada daripada CASP Penang iaitu Miss Kuga. So saya akan serahkan session ni kepada Miss Kuga untuk perkenalkan diri dan untuk presentation seterusnya. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih Pat. Okey, nama saya Puan Kuga. Saya dari Community AIDS Service Penang. Saya penyelia untuk Rumah Perlindungan CSP. So kita ada nak kenalkan, kami juga adalah ahli gabungan Malaysian AIDS Council. So hari ini kita akan kenalkan apa fungsi CSP dan sebagainya. Okey, so boleh teruskan. So hari ni Kuga panel seorang ya? Ya, hari ni seorang sebab outreach I belum sampai lagi. Okey, I share tentangnya presentation. Boleh dipersilakan. So bagi yang menonton, sekiranya ada persoalan yang lupa tanya tau. Sebab banyak benda-benda yang menarik dekat Penang, bagi-bagi yang menonton kat Penang tu boleh terus kontak CASP Penang. Okey, CSP nama penuh dia Community AIDS Service Penang. Kami beralamat dekat 2077 MK10 Jalan Pauni, Bukit Mertajam. Okey, yang ni logo kita dengan tanda ribbon merah kita lah. Okey, CSP adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO, ditubuhkan pada tahun 1989. Okey, after first case yang dilaporkan dekat Malaysia tentang HIV. Sebenarnya CSP pada mulanya adalah sebuah counselling center di mana one group of people dari university level volunteers, mereka bergabung buat satu counselling group sebab pada masa tu kita tidak tahu apa itu HIV, banyak orang tidak tahu. So mereka buat satu counselling section di mana Profesor Dr. Ismail Baba yang tubuhkan, founder of CSP. So mereka bagi counselling melalui telefon. Kami tak ada pejabat, tak ada apa pada masa itu, just a group of volunteers. Mereka buat counselling. So lepas tu kita ada terima banyak panggilan daripada hospital berkaitan dengan pesakit di mana mereka ahli keluarga tidak tahu menjaga pesakit, and then banyak perkara berlaku selepas tu. And then pada tahun 2006 kita tubuhkan rumah CSP, Rumah Perlindungan untuk orang yang hidup dengan HIV AIDS. Pada masa itu keluarga tidak dapat jaga, ada yang tiada mempunyai keluarga. So kita dekat situ ada satu keperluan untuk adakan rumah perlindungan untuk HIV AIDS. And then CSP juga telah didaftar dengan ROS. And then kami ada income tax, sesiapa yang nak bagi donation everything, it's a tax exemption receipt lah kita akan bagikan. Okey, yang ni antara yang kita daftar, pertubuhan ni telah didaftar dengan ROS and then juga pusat jagaan. Kami juga ahli gabungan Majlis AIDS Malaysia dan kami terima geran daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebelum ni kami terima daripada Pembangunan Wanita. Sekarang ni kita terima dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, sebelum ni kita beroperasi ada dekat banyak kawasan lah. Tapi dari 2010 hingga sekarang kita memang duduk dekat Jalan Pauni dekat Bukit Mertajam.
Okey, pengenalan kita ada 2 projek sebenarnya. Satu rumah shelter home untuk wanita, maknya lelaki yang positif dirujuk oleh hospital. Jumlah klien pada masa ini sebab kita ikut dengan grant yang diberikan oleh KKM 12 orang. Kapasiti yang kita boleh ambil PLHIV dekat sini adalah 20 orang. Kaki tangan pekerja adalah 7 pekerja and then kita ada shift basis. That means 24 jam kita akan ada orang yang akan jaga shelter home ni. Sebab kita kebanyakan yang tentang shelter home ni, kita ambil pesakit yang terlantar. Mereka yang memerlukan tempat perlindungan. Okay, so, beside that we also have like PPHK project di mana kita buat counselling dekat hospital Pulau Pinang dengan hospital Seberang-Jaya. It's a ID clinic. Orang pesakit HIV yang tinggal dekat luar sana tu yang mai buat follow up dekat hospital, ada tim kami, outreach kami akan bagi counselling. Okay, counselling ni tentang tahap kesihatan mereka. Sebab ramai yang datang dekat ID klinik, mereka tak ada masa nak tanya dekat doktor ataupun mereka rasa ragu-ragu, malu ke. So our team, our outreach akan duduk dekat situ, mereka akan bagi counselling. Counselling tanya khabar mereka, adakah mereka patuh kepada rawatan, follow up, everything. Outreach team akan memberikan nasihat dengan untuk kepatuhan rawatan. So beside that also kita ada lagi satu program MSM, TG dan female sex worker di mana golongan high risk ni kami ajak mereka buat testing untuk HIV dengan STI. Sekarang kita cover dekat Hospital Pulau Pinang, Klinik Kesihatan Butterworth dan baru-baru ini Klinik Kesihatan Nibong Tebal. Okay, about our ESCO members, our chairman is Encik Amir Hamzah, Vice Chairman Dr. Imran, Secretary Encik Sandra, Assistant Encik Muhammad Hairul, Treasurer Lim Ming dan ESCO member Encik Abdul Rahman, Encik Tio, Encik Jonathan and Encik Kanaser. Actually mereka semua ni adalah volunteer, mereka yang pesara, ada yang bekerja. Mereka datang menjadi volunteer untuk CSP. Mereka tak dibayar apa-apa imbauan ke atau anything. They are also volunteers working with us. Ini tim kami, tim ESCO kami. Okey, objektif shelter home adalah untuk menyediakan kediaman untuk orang yang hidup yang tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai keluarga, uzur dan memerlukan penjagaan rapi. And yang tempat ini juga dikategorikan sebagai halfway home. Orang yang nak mulakan rawatan, mereka dirujuk dari hospital, kami akan beritahu macam mana cara-cara mereka makan ubat, jaga kebersihan diri, healthy lifestyle. After one time, katakan mereka datang dalam umur 30 tahun. After 1 year ataupun 2 tahun, mereka digalakkan untuk cari kerja. Ada ramai yang telah pun pulang ke keluarga masing dan bekerja. Tapi yang macam palliative care itu banyak yang tinggal dekat sini. Ada lebih kurang 12 tahun tinggal dengan kami sebab dia tidak ada keluarga and then dia tidak dapat jaga diri sendiri. So macam tu case tu memang bersama-sama dengan kita lah selama the first day we open the shelter home until now memang ada klien macam tu juga. And then dekat sini juga kita menyediakan makanan, minuman, bekalan perubatan, membawa klien untuk rawatan ke hospital, everything kita jaga dari semua segi untuk mereka. Dan pastikan orang yang tinggal dekat CSP shelter home tu patuh kepada rawatan. Saya sekarang ada 12 orang penghuni dekat sini and mereka semua below detect. That means virus tu tidak dapat dikesan and then mereka patuh kepada rawatan, tak pernah gagal dalam rawatan. Kami juga memberi counselling tentang rawatan untuk mereka, kepentingan ubahan dan kami galakkan orang yang mampu tu sihat kembali bekerja ataupun balik kepada keluarga mereka. Because kami tidak mahu mereka tinggal dekat sini like no family, tapi kebanyakan yang dirujuk dekat hospital tu after the family datang sekali antar and then just terus hilang macam tu. Nak kesan pun tidak dapat kesan.
So kes-kes macam tu dari A to Z kita kena handle. Katakan mereka dah meninggal dekat tempat kita, so everything, urusan everything kita yang akan buat untuk orang yang Islam, kita akan bawalah ya yang berkaitan setiap agama yang berkaitan tu, kita pastikan mereka tu kita buat everything according to the religious. Okay. Di sini juga katakan yang orang yang datang dekat sini, after sometimes mereka dah elok, okay, kami juga bagikan peluang pekerjaan. Jadi caregiver, kerja sebagai caregiver di shelter home. Sebab kalau kita dah cakap untuk CSP shelter home atau mana-mana HIV shelter home, orang biasa tu mereka jarang akan kerja. Mereka takut. Ada stigma, everything. So the better way is that kita train daripada kalangan penghuni kita, mereka supaya mereka jaga pesakit HIV, and then mereka akan diberi gaji juga. Pengurusan jenazah juga kita minta bantuan dengan pegawai yang berkenaan mengikut agama dan bangsa. Kami juga macam menguruskan bantuan kebajikan, OKU, SUKSO. Ada yang datang dekat sini tak ada kad pengenalan langsung. Dari kecil mereka tak pernah ambil. Kita pernah uruskan untuk mengambil kad pengenalan, surat berana, pengeluaran KWSP, dan baru-baru ni apa jua kerajaan yang bagi allowance untuk mereka, kami apply untuk mereka. Rumah CSP juga merupakan satu-satunya rumah pelindungan AIDS di bahagian utara yang menetapkan golongan dewasa, lelaki, wanita dan manya tanpa mengira bangsa dan agama, dan kemasukan secara percuma dirujuk dari hospital. Pihak CSP juga memberikan keutamaan terhadap pesakit-pesakit terlantar, tidak mempunyai keluarga dan dalam rawatan atau yang memerlukan rawatan. Kami just bila kita ambil seorang tu, kita survey latar belakang dia, kenapa dia perlukan rumah pelindungan ni, and then untuk CSP juga kami beri perutamaan untuk pesakit terlantar, OKU fizikal. Kami juga menyediakan tempat tinggal yang selesa, bersih dan caregiver bertugas 24 jam. Permintaan tempat tinggi untuk PLHIV dari hospital adalah dari kalangan Hospital Pulau Pinang, Ipoh, Beranjaya, Bukit Muda Tajam, Alor-Star, Johor Bahru, Kelantan dan Sabah juga. Kita ada pernah terima pesakit HIV dari Sabah. Okey, ini adalah sedikit sebanyak dari tahun 2007 hingga tahun 2021 yang kita ambil bilangan klien yang masuk untuk shelter home kita, yang meninggal, and then ada yang balik rumah untuk bekerja, balik dengan keluarga mereka, ada yang bekerja. So untuk tahun 2021 kita cuma ambil 12 orang sebab peruntukan untuk shelter home ni pun adalah untuk 12 orang. Kalau kita ambil lebih pun itu adalah faktor dana, kekurangan dana, kita tidak dapat ambil lebih. Okey, cabaran bila kita cakap mengenai cabaran untuk sebuah shelter home khasnya untuk PLHIV ya. Okey, kita kena tahu bahawa orang PLHIV mereka tidak boleh ditempatkan dekat mana-mana rumah kebajikan lain. Maksud saya mereka rumah kebajikan under government one, mereka tidak ambil. Mereka kata orang HIV khas untuk tempat ni, khas untuk orang HIV sahaja. Dengan tu memang rumah HIV itu terlalu sedikit dekat Malaysia. Banyak yang every state perlukan rumah shelter home, tetapi dasar apa kekangan kewangan everything, so tak dapat di every state. Sebab kos penjagaan yang tinggi terutama PLHIV yang terlantar, palliative care dari pampers, everything, and then caregivers nak jaga mereka pun mesti ada 24 hours looking after them. Mereka tidak boleh bangun, mereka tidak boleh apa. Kita dari tukar dari pampers, bagi mandi, makan, everything, rawatan, everything. Bayangkan yang terlantar tu kita kena angkat mereka pergi hospital follow up. At least kena ada 2 orang nak angkat letak dalam van, everything. It's a very cost, and then it's a very difficult job.
And then yang PLHIV yang datang dekat sini mula-mula nak tinggal pun mereka pun tak boleh nak adjust dengan kita punya shelter home rules. Sebab dekat sini tak boleh merokok, tak boleh penggunaan dadah tu, and then that's a problem. Orang yang datang dekat sini lepas tu mereka tak mau tinggal, and then mereka nak keluar dari CSP. Masalah kesihatan bagi telantar, like bed sore itu terlalu tinggi lah. Sebab mereka datang dari hospital, dari situ pun mereka dah ada bed sore dengan penyakit TB. Keperluan pampers, makanan khasiat untuk PLHIV juga adalah tinggi. Kita tak boleh bagi makanan just normal food untuk mereka. Kalau kita nak beli ikan ayam pun yang fresh, everything for them. Kita juga ada cabaran dengan stigma masyarakat. Sekarang pun air longkang pun ada yang komplain, this is a shelter home for PLHIV, mereka takut, mereka akan jangkit. So isu buang sampah pun akan jadi satu masalah dekat sini. Kami juga sukar untuk mendapatkan bantuan keuangan dari public donation. Sebab mereka cakap PLHIV, kalau orang yang ada HIV itu mereka punya mereka dapat penyakit itu. Tetapi dekat sini mereka kena ingat yang family, macam suami dia kena HIV, isteri, and then how about the babies. Katakanlah suami dia meninggal, yang isteri, yang single mother ni, yang terkena HIV, siapa nak jaga mereka? So as a public, as a masyarakat, kita tak salah kita bantu keluarga mereka. Apa yang mereka lakukan, something that happens in earlier stage. Macam umur 20 tahun, 30 tahun mereka dah terlibat. After that they get married and then they have a family, baru mereka dapat kesan mereka ada HIV. So katakan yang si suami itu meninggal and then the family. Kita memang we care for the family. Sebab kalau orang HIV single mother, dia nak jaga anak and then dia nak pergi kerja, terlalu sukar. Kita ada ramai yang macam ni and then we are helping them also. Okey, untuk lesen operasi untuk bangunan pun adalah terlalu sukar. Sekarang Majlis Perbandaran dia punya cost untuk everything, the drawing, the planning, everything boleh the cost for that is around 10,000. Bayangkan kami cuma sebuah NGO nak dapatkan everything kelulusan terlalu sukar. Okey, stigma HIV di kalangan masyarakat pun terlalu tinggi sangat tu. Sampai 20 tahun, 30 tahun pun memang kita ada stigma daripada masyarakat. And then membuatkan seorang PLHIV itu macam silence. Mereka tidak boleh bersuara. And then mereka takut, walaupun mereka tahu diri mereka ada jangkitan, mereka nak pergi ke hospital, nak dapatkan rawatan, terlalu susah untuk mereka. Sebab katakan mereka duduk di kampung atau apa-apa, so mereka takut orang kampung akan tahu, ataupun keluarga, bila keluarga mereka tahu, mereka takut tercicir daripada keluarga. Yang ni yang PLHIV dapat macam stigma daripada orang ramai. Mereka tak dapat hidup macam biasa. CSP juga memberi kesedaran pendidikan tentang HIV kepada semua lapisan masyarakat. Kami buat HIV AIDS awareness program supaya mereka tahu yang HIV bukanlah sesuatu yang you all biarkan ahli keluarga mereka. Ini antara yang tinggal dekat shelter home kita. Mereka datang dari terlantar and then we treat them. Kita bawa mereka untuk rawatan, everything, compliance with the medication, everything. And then mereka ni bekerja semula. So that means HIV itu bukanlah satu ending. Bukan end of your life. Yang ada kebanyakan orang, terutama macam golongan orang India, bila mereka dapat HIV, the first thing they're thinking is that I want to commit suicide. Tak ada harapan, tak ada perlu nak hidup lagi. But no, it's not like that. Orang yang terlantar macam ni, kami boleh perform mereka dengan tahap yang lebih baik. Jadi dia boleh kerja sekarang ni. That's a very good example and achievement for CSP. Ini antara mereka
penghuni CSP, kebanyakan mereka OKU. Kami beri keutamaan kepada pesakit OKU HIV sebab mereka yang memerlukan tempat ni. Ada mereka yang blind, tak nampak sebab virus, tua dah, mereka ni kebanyakan dekat sini dah tua, dah umur 40 ataupun 50 tahun baru didiagnosis oleh HIV. Ini antara program yang kita buat dekat shelter home, support group di mana doctors akan beritahu mereka cara hidup sihat, kebersihan, everything. So supaya mereka tak terasa dekat shelter home ni macam nothing to do. Tak ada apa, just boring life. It's not like that kind of that things. Kita adakan setiap tahun, kita akan adakan group gathering everything. But because of COVID this year, last year, this year kita tak buat apa-apa lah. Okay, bila kita kata pesakit terlantar, beginilah keadaan, bed so everything A to Z kita akan buat. Okay, caregiver saya dekat sini, mereka bukan daripada kalangan nurse. Mereka adalah kalangan orang biasa yang berjiwa tinggi lah. Mereka nak tolong pesakit ni. Jadi ada yang macam yang rise tube, nose tube-nya pesakit pun nak diantar, dirujuk dari hospital untuk CSP shelter home. Tapi kami tak pakar dalam bidang tu. Ada banyak kes yang kami reject, and then kes-kes itu masih ada dekat hospital. Kita pun kena tahu, CSP pun ada hak kita, penjagaan kita. I think this is the very level kita dah buat nak tolong orang PLHIV. Kami juga nak ucapkan terima kasih untuk Kementerian Kesihatan Malaysia, Malaysian AIDS Council, selama ni macam dari pandemik COVID tahun lepas sampai sekarang ni, mereka memberi banyak bantuan untuk PLHIV di luar sana. Dengan hospital, klinik kesihatan yang menjaga PLHIV, Jabatan Kesihatan Pulau Pinang, Dr. Janissa yang selalu support untuk kita shelter home. And then yang ahli-ahli politics, macam YB, Heng Lili, Pusat Ibadat Kadun Berapit pun banyak tolong bagi donation, and then public donation. Jabatan Agama Islam, Zakat, Sai Baba Group, Buddhist Society, IJM Star Walk, kita dapat donation, one of charity sampai sekarang kita dapatkan donation daripada mereka. And Bishop of Penang memberikan tempat ni, sewa tempat ni dengan very minimum rental. And we also thanks to CSP ESCO members and staff. Ini adalah antara aktiviti untuk tahun lepas yang kita adakan. Some of activity because kita dekat sini, mereka dah tak ada keluarga dah. So every year, sebab kita ada semua race here, Chinese, Indian, Malay, everyone is here. So every time kita akan buat macam raya, kita akan celebrate raya, Diwali, Chinese New Year, and then all the society also join and then do some gathering here. And then masa yang terlapang tu, yang able body, mereka akan buat gardening. So kita tak mau yang mereka dekat sini makan tidur, it's not like that. Yang orang yang sihat balik bekerja, orang yang tak sihat, at least you do something. Kita tak nak biarkan mereka just menghabiskan masa-masa mereka begitu sahaja. Okay, that's all from CSP. Thank you. Okay, terima kasih Kuga dengan perkongsian tentang CASP Penang. Okay, so kat sini saya ada agak tertarik dengan shelter home. Okay, sebab untuk kita tubuhkan shelter home bukan mudah dan memerlukan kos yang tinggi. Okay, so macam CASP sendiri dah ada untuk shelter home. So macam mana dana tersebut? Adakah melalui NGO sendiri ataupun daripada private sector? Okay, untuk dana, untuk shelter home memang kita ada peruntukan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. After that, kita akan anjurkan macam kalau kita tengok dalam slide ni, Walk for Life. Kita ada buat kutipan. Kita buat acara walk-in ataupun charity walk, nak kutip dana, and then IMD dinner, kita jualkan jamuan makan amal. So from there we gathered donation, and then kita juga beritahu tentang CSP shelter home dekat public.
from public also mereka ada bantu kami. So through Okay. donation, public donation and then grant kita jalankan shelter home ni. Okay, so macam mana dengan public? Maksudnya dengan masyarakat umum yang ingin memberi sumbangan. So macam mana? Adakah Okay, ya, untuk public sebelum ni okay, mereka really support, but after the GST and then COVID memang zero. Terlalu rendah, terlalu tak ada. We just right now kita memang harapkan grant KKM saja, and then orang nak tolong pun buat masa ni mereka just bagi like beras, gula, everything, food stuff. Tetapi kami juga perlukan kewangan sebab kita kena bayar duit EPF untuk pekerja kita, and then dana yang diberikan oleh KKM pun dia terhad. Macam katakan untuk electric bill mereka cover like 450, but electric bill come to 600, yang 200 yang balance yang nak kita ada van nak bawa pesakit. So semua everything cost, you know, we need the cash money also. Tapi memang kurang, cash money itu terlalu kurang. We need to talk to the general public untuk bagikan donation. So adalah memang very tough, very difficult we are running this program. Okay, so bagi masyarakat, bagi yang menonton live Facebook hari ini, sekiranya ingin memberi sumbangan, sedikit sumbangan kepada CASP Penang, boleh kontak kepada Kuga. Yes, boleh. Kuga dah. Okay, so kalau mereka nak memberi sumbangan, so macam mana mereka nak kontak? Adakah direct kepada Puan Kuga ataupun melalui Facebook ke macam mana tu? Okay, actually tadi dalam presentation saya, okay one moment saya dah share. Boleh. Sorry. I go back again. Sorry, one moment. Okay. Okay, actually mereka boleh bagi donation terus Maybank account, and then mereka boleh call saya, nombor saya 016-445-1175. Kami boleh issue tax exempt receipt. So ataupun kalau mereka nak datang untuk CSP pun boleh juga, tak jadi masalah. So bila kita ada address everything, kita boleh hantarkan receipt untuk mereka. Kita akan postkan receipt. Macam orang yang nak hantar beras, gula, everything, so just come for our shelter home, just give a call and then can come in. Okay, bagi penonton dekat luar sana yang ingin memberi sumbangan, so boleh buat sumbangan melalui Maybank lah. Okay, so terima kasih Puan Kuga dengan pengisian yang sangat menarik pada hari ini tentang shelter home. Memang untuk kita jaga, untuk kita nak tubuhkan memang susah. Okay, seterusnya kita ada soalan daripada Facebook. Okay, sebentar ya. Jika saya di negeri lain, bolehkah saya jadi sukarelawan bagi CASP? Oh, so, sukarelawan. Ya, maksudnya dia daripada negeri lain tapi dia nak jadi sukarelawan. Dari negeri lain boleh, tapi dia nak jadi sukarelawan, of course dia kena datang dekat sini help. Macam contoh kita ada program macam kita nak buat charity walk. Masa tu kita memerlukan banyak sukarelawan, volunteers to help us. Ataupun nak bawa klien kita nak pergi hospital, masa tu kita perlukan volunteers nak angkat, nak tolong kita. They are most welcome. Okay, so ada lagi soalan daripada dekat Facebook. Okay, NGO ni kat Penang belah pulau je ke? Bagaimana dengan dekat bahagian seberang Perai? Ini actually CSP ni dekat Bukit Mertajam, bukan dekat Penang. Dulu memang office kita dekat Penang, tetapi sekarang kita dah pindah dekat Bukit Mertajam. Dia dengan hospital, sebaris dengan hospital Bukit Mertajam. Okay, so terima kasih. So ada lagi, kalau family yang hantar ke rumah perlindungan, berapa kos perlu dibayar sebulan? Okay, yang family nak hantar dekat CSP, sebenarnya kita akan minta surat rujukan daripada hospital.
Sebab kita kena tahu dia ambil perubatan dekat mana, everything, follow up, nak transfer. So the better yang family members yang ada PLHIV yang tidak dapat jaga everything, you all refer dekat hospital. Suruh doktor tulis surat everything. And berapa nak dibayar itu kita, we talk later because kita pun kena tahu family members dia mampu nak bayar ke everything. But at the moment kalau ada family member nak datang katakan dia itu terlantar. So the most important thing yang kita minta tu cuma belikan pampers. And regarding the payment everything memang itu adalah budi bicara dengan pihak management dengan family members. Because we cannot set one amount there. Ada keluarga yang kurang kemampuan, some they really can bagi duit, so there is a difference between the families. Okay, so maksudnya kalau untuk family tersebut boleh hantar kepada shelter home. Okay, bagaimana kalau luar daripada Penang? So diorang boleh hantar ke terus pergi ke Penang ke macam mana? Ke fokusin dekat Penang sahaja? Actually, Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, AIDS officer kami galakkan ambil daripada Penang dulu. Penang pun terlalu banyak. But in case macam hari tu I kata dekat Sabah tu dia telefon banyak kali sebab really need a shelter home, like friendly shelter home, this and that. Yang tu case by case. Kalau kita ada tempat kosong and then the family members can support, okay kita ambil. And lagi satu case macam dari Melaka, saya ambil dari Melaka sebab pakcik ini tak boleh ditinggalkan dekat rumah perlindungan biasa, rumah perlindungan, rumah kebajikan. So in that case Melaka tak ada shelter home and then refer dekat CSP. It's depend case by case. Yang case critical baru kita consider outside of Penang. Okey, terima kasih. So ada lagi soalan daripada Facebook. Masa mula-mula tubuhkan shelter home untuk PLHIV, apa masalah terbesar yang dihadapi oleh CASP? Maksudnya apa masalah terbesar? Masalah besar, the first thing is tempat. Memang tempat tu you just tak boleh ambil tempat sembarangan tempat. Dia ada kategori sebab stigma masyarakat, everything, tempat, and then all the government documentation, that one, and then the third one of course dana. Dana tu memang terlalu sukar. Sebab mula-mula kita pun tak ada dana, when we join Malaysian AIDS Council, baru kita pun dapat dana dari kementerian. So memang semua, everything, every single thing daripada nak dapatkan bangunan pun memang terlalu sukar masa tu. Okey, so berkaitan dengan stigma, okey, mana-mana tempat pun ada stigma, betul. So apa nasihat Kuga kepada masyarakat yang menonton, especially yang menonton live Facebook hari ini, apa nasihat Kuga kepada masyarakat luar supaya jangan stigma orang yang hidup dengan PLHIV? Bagi nasihat sikit. Okey, nasihat saya macam ni. Saya kerja dekat sini 11 tahun and anak saya besar dekat sini. So if I can work here, tak ada stigma, tak ada apa, tak takut, why not? Public nak takut untuk apa? Sebab this is like, tempat ni jadi rumah pertama saya. Kadang-kadang I kerja lebih masa everything because the shelter home is here and office shelter home, everything is here. So saya dengan staff saya boleh bekerja dekat sini. So why not the public? Kenapa public nak takut sangat? Katakan anak kita dapat penyakit ni ke ataupun saudara mara kita dapat penyakit ni ke, adakah kita nak abaikan mereka? That's a point, that's a thing kita kena ingat. Sebab whatever mereka buat somewhere that side, so sekarang ni mereka hidup the last stage, why not kita jaga mereka? That's my point. Kita tahu HIV itu berjangkit dengan cara macam mana. So as a human, we still can hug them, we can eat together with them. Tak ada jadi masalah. 11 years I'm working here, tak jadi masalah. So takut tu lain, tak perlu takut. When you know the things, you tak perlu takut. Semua tu hati kamu, jiwa kamu. That's it.
Tapi Kuga secara jujur je Kuga, okey, saya tersentuh tau dengan session hari ni. Sebab bila kita bercerita pasal PLHIV, semua orang nak stigma, semua orang tak suka, semua orang takut. Tapi sebenarnya semua jenis penyakit pun, okey, kalau kita on treatment, confirm kita akan sihat. Betul. Yes. Semua penyakit. Tapi kenapa bila sebut pasal HIV, orang akan stigma, orang akan benci, orang akan caci. So that's why apa yang kita buat adalah pendekatan kepada masyarakat tersendiri. Okey, kita kena educate diorang, okey, supaya stop stigma terhadap PLHIV. Tapi apa yang Kuga kongsikan pada hari ini memang saya rasa tersentuh. Dia macam automatically kita macam beremosi. Okey, so kita ada lagi soalan. Okey, kita patah balik kepada soalan Facebook lah. Okey, so apa yang mendorong dan memberi semangat kepada Kuga untuk terus membantu PLHIV? Aduh, ni soalan sensitif pula yang nak jawab. Okey, sejarah jujur memang maybe my personal life. My personal life, I'm a single mother, and then tak tahu my family, I thought mereka sebagai keluarga saya. Sebab I pun tak ada ibu bapa, and then my family also seorang kakak dekat KL. My personal life itself, anak saya pun besar dekat sini. So I'm very touched with these people, mereka yang duduk dekat sini, macam dah saudara dah. So that's why walaupun you all tahu kerja dekat NGO and kerja ni memang gaji dia terlalu rendah. My caregiversnya gaji 1,100 only. Sebab kalau tadi boleh tengok gambar yang I share besok tu, bukan senang. Orang yang hanya staff tu bukan PLHIV, orang biasa yang jaga mereka, everything. And I nak beritahu apa nama staff saya, Maizati, Revadi, Intan, Rashida, mereka semua the excellent. Mereka jaga lebih daripada keluarga mereka. That's why kita kerja dekat sini as a family members. 11 tahun orang yang sama yang kerja dekat sini. So that's like kami macam keluarga, kami kerja sebagai our own family, our own home. That's make us to work here. Okey, terima kasih Puan Kuga. Saya akan take over sekejap. Okay. Bercakap tentang staff-staff yang ada dekat CASP. Sekarang ni dah ada berapa ramai staff dekat sana? Okay, semua 8 orang. Takkannya ada 8 orang lah. Yes. And Okay. for another project is 5 orang lah. So 8 dekat 13 orang. Okey, so 13 ni memang sangat-sangat membantu Puan Kuga untuk tahankan macam mana CASP dan juga shelter home ini kan. Yes. Jadi ada juga soalan daripada penonton kat luar sana, ada tak had umur kalau nak masukkan sesiapa dekat shelter home ni? 18 tahun ke atas. 18 tahun. Kami tak boleh ambil orang yang budak sekolah sebab mereka kena dihantar ke sekolah everything. So 18 ke atas. 18 tahun ke atas saja ya. So siapa-siapa nak tahu itulah had umur kalau nak masuk ke shelter home CASP. Setakat ni masih ramai lagi ke yang penghuni yang bedridden dekat sana? Bedridden buat masa ni seorang, tapi OKU banyak, OKU physical. So ramai OKU physical lah dekat sana. Yang tak ada tangan, yang buta, yang tak boleh berjalan, stroke patient a lot. Mungkin sebab PKP sekarang ni ada benda-benda yang terbatas yang Kuga ataupun CASP sendiri yang rasa terhalang apabila ada PKP ni. Ada tak masalah ataupun cabaran sepanjang PKP ni? Yes. Tak dapat bantuan ke, susah nak beli barang? Ada sebab kita sendiri, sebab dekat sini every week kita kena beli barang, the pampers lah, makanan basah, everything. So every week kita kena pergi dekat market, everything, because dekat sini memang kami beli yang barangan yang fresh, ikan semua dekat market, not at the supermarket. So memang kami pun takut juga nak keluar. And then dari segi donation,
and then macam public yang hantar makanan pun memang terhalang sebab mereka pun takut datang untuk shelter home. Even ourselves also, we also takut lah orang luar datang pun dekat luar saja kita ambil barang, everything. Yes, as a worker memang kita pun rasa takut. Sebab kita ada outreach worker yang jaga hospital and then bawa yang group pergi buat testing everything kan, memang ada cabaran dekat sini. Bagaimana pula dengan isu kesihatan mental penghuni-penghuni dekat shelter home sana? Wah, Ada tak selalu sekarang? tinggi. I mean, before this also kita ada sebab dia banyak PLHIV ada kaitan dengan mental problem also. Ada sebagai contoh, ini berlaku 4 tahun yang lepas, ada orang waktu malam our shelter home people, dia kata dia nak bakar shelter home. So saya terpaksa datang and then bawa dia pergi jumpa doktor everything. So settle dia sampai hantar dia pergi hospital everything kan, memang cabaran itu ada. Every single person memang dia ada mentally problem dekat shelter home, especially PLHIV. Mereka rasa macam, ya of course lah kalau mereka nak duduk shelter home tu ada rasa macam mereka not happy, not happy. Mereka terpaksa duduk dekat sini and then family mereka tak datang nak tengok and then mereka so stress. Ada yang cuba nak potong tangan, everything lah. So that's why kita buatkan activities, a lot of activity macam Hari Raya, Deepavali, Christmas, birthday celebration. Make sure mereka tak terasa macam lonely. That's why every staff here also, kita memang jaga mereka, kita sayang mereka, panggil dengan pakcik lah and then very rapat with them. So even kami pakai duit sendiri, beli nasi ke everything, katakan mereka teringin nak makan something also we buy for them. So that's why mereka rasa macam happy duduk dekat sini. Kami bagi mereka freedom dekat sini. Kalau you suka nak buat gardening, buat gardening. You nak suka bela ikan ke atau ayam, we just let go them. Kita bukan ikut this is the rules, you have to follow the rules. No, this is a shelter home, this is a home for them. Okey, diharapkan usaha Murni akan berterusan. Kami dekat sini akan terus menyokong di Malaysia Arts Council dan juga pengunjung-pengunjung dekat Facebook pun sekarang tengah memberi sokongan kepada CSP. Okey, diorang kata good job. Okey. Jadi siapa-siapa yang kat luar sana nak berikan sumbangan, kita dah ada dah tertera dekat skrin ni. Donation boleh hantar terus ke Account Bank 0070591107235 ataupun direct je contact dengan Puan Kuga 0164451175. Okey, Puan Kuga, boleh mungkin Puan Kuga share sikit apakah pencapaian terkini CASP? Pencapaian sekarang CSP, actually dari first time dekat sini kita dah banyak tolong PLHIV yang mula-mula mereka datang dengan keadaan terlantar, everything. We manage to overcome them, bagi mereka pekerjaan, be someone in masyarakat. HIV tu bukan you dah dapat HIV, okay, one thing mereka rasa I don't want to hidup lagi, I nak bunuh diri, this and that. So all this thinking, all this negative thinking, we bagi moral support, everything. Kita cari pekerjaan mereka ataupun kita bagi pekerjaan dekat CSP sendiri, become someone in their life. So HIV bukan end of your life. And untuk orang-orang yang in the high risk group, tolonglah buat testing. Once a year ke 6 months once ke buat testing. It's very important for you to know your status. Jangan at the end stage, kalau you nak datang dekat shelter home pun terlalu sukar. Kita tak dapat nak rawat kamu. So please yang high risk group tu buat testing. You all boleh contact kami pun sebab kita ada team yang boleh bawa you all pergi buat testing. Testing tu terlalu important. That's all. Thank you. Okey, diharapkan semua boleh dengar dan ambil iktibar juga. Pada siapa-siapa yang tak tahu status lagi tu, tahu status anda, dan siapa yang dah tahu status tu mulakan rawatan cepat-cepat.
dan dapatkan rawatan cepat-cepat supaya anda semua cepat sihat juga kan. Macam tu. Okey. Jadi untuk petang ni kita ada banyak lagi masa, ada berapa minit saja lagi. Kita nak kongsi lagi, ada tak soalan-soalan lagi dekat Facebook? Kita tengok. Okay, kalau kita tengok dekat Pulau Pinang ramai juga foreigner dekat sana. Ada tak dapat Puan Kuga dapat klien foreigner dan macam mana CSP handle? Okay, melalui Facebook kita ada juga yang foreigners macam mana nak dapat rawatan everything. Actually we still refer dekat Hospital Pulau Pinang. Kita ada team dekat situ and then counselor kita akan handle lah. Kalau foreigners tu memang ada bayaran everything. So kita kena tengok foreigners tu kategori macam mana, dia berkahwin dengan orang Malaysia ke everything. And dekat sini bila kita cakap pasal foreigners, I nak kongsi cerita sedikit lah. Kita ada satu single mother, dia from India. Actually dia dah berkahwin dengan Malaysian. And sebelum dia nak ambil PR, dia belum ambil PR untuk isteri dia. Dia ada 2 orang anak lahir dekat Malaysia and then because of HIV dia punya husband meninggal dunia. And wanita tu tak sempat nak ambil PR. So the status is very difficult. Mereka dikatakan kena balik dekat India lah sebab tak boleh duduk dekat Malaysia. So what we offer is that saya sendiri jadi sponsor untuk wanita tersebut supaya dia tinggal dekat Malaysia sebab anak dia belum sampai umur 21 tahun. So yang foreigners yang kahwin orang Malaysia yang kebetulan you all get HIV tu risiko tu tinggi sangat sebab once your husband dah meninggal you tak ada status PR ke atau whatever and then ada anak dekat Malaysia, of course masalah tu terlalu besar. So orang yang nak kahwin foreigners tu pun kena berjaga-jaga. So sebab anak dia belum besar lagi and then I also feel like dia dah tak boleh balik dekat India pun dan balik pun tak boleh buat apa-apa sebab anak dia dekat Malaysia, dia nak balik dekat ni pun tak boleh. So CSP offer nak sponsor dia tinggal dekat Malaysia. So kita sponsor dia dalam kategori waris kepada duda warga negara Malaysia. Balu kepada warga negara Malaysia. So that's something we also doing for the foreigners, but not all the cases. Not all the cases. This one depends because this family is like 20 tahun. CSP kenal mereka. Itu kita ada kembali Patricia sikit beremosi tadi ya dengan pembentangan daripada Puan Kuga. Sebab kita orang kat sini pun kat Facebook pun macam rasa tersentuh dan juga pelik sebab ada banyak lagi masih ada lagi stigma terhadap orang PHIV sekarang ni kan. Seperti yang Puan Kuga cakap tadi macam duduk dekat shelter home tu walaupun berkongsi pelongkar yang sama pun diorang pun ambil kira benda tu. Actually stigma tu kita nak tengok HIV. Okay, kita kalau nak fokus orang HIV stigma. That's your thing the different way. Okay, I bukan nak salahkan lelaki dekat sini ya. Maybe lelaki tu dapat dari isteri dia. Okay just random yang kita dapat cases. Okay, husband dia dapat HIV and then dia tak dapat terima rawatan whatever lah. Ada satu case juga dia gantung diri. Anak dia baru lahir tak sampai 1 bulan tau. Patricia, kalau you jalan-jalan dekat saya, I rasa satu hari you akan menangis je. That's a case, budak tu sekarang 3 tahun, memang under CSP care. And then orang ni gantung dekat rumah dia. So memang baru wife dia pun pregnant, nak deliver lagi seminggu baru dia tahu dia tu positif. Sebab kita kan ada window period, even pregnant mothers kita ada check dekat hospital pun dia ada window period. So baru nak lahir seminggu baru tahu dia tu HIV, mother yang hamil tu. Only dia makan ubat 1 week. Bayi lahir tu kan
Dekat 1 tahun dia kena buat testing for the baby. Dah lah husband meninggal, dia ada lagi 2 orang anak, tak dapat kerja, rumah sewa, everything, you know how stressed the people. So kita terpaksa bantu orang macam ni, and then kita still pegang stigma, oh perempuan ni apalah, tak tahulah husband dia meninggal sebab HIV, dia pun ada HIV, this and that. Stop talking about this. Kalau nak bantu, we just bantu mereka. Kita tak perlu labelkan. Bukan I rasa dalam dunia ni kita bukan ada satu partner before married, ada kan girlfriend, all these things, you know. So orang yang terkena HIV, kita jangan labelkan mereka ni macam mereka buat dosa terlalu besar. Everybody, everyone, kita tak kena, yang tu je. Ada yang terkena tu, walaupun you tak boleh bantu mereka, janganlah you just sembang pasal mereka, you all HIV, this and that. And dekat hospital, I nak share dekat sini juga, dekat hospital pun ada stigma terlalu tinggi. Yang tengok je orang HIV pakai double glove, this and that. Kenapa? Kalau you dah pakai double glove, pakailah untuk semua orang, janganlah pakai untuk orang HIV. Sekarang ni COVID tu sekarang nak pakai macam dekat 10 glove ke, double mask pun nak pakai. Dulu you all ketawa untuk PLHIV, orang HIV, this and that. So I rasa kita tak perlulah sembang pasal mereka. Yang dekat farmasi, bila kita nak bagi ubat, oh ini ubat HIV, janganlah you all nak bagi ubat pun pakai glove ke, this and that. No need. Kita dah tahu dah, satu dunia dah tahu dah HIV itu jangkit dengan cara macam mana. So you pegang kotak ubat tu bukan boleh jangkit. So and mereka ni semua profesional. Kalau dekat bahagian hospital semua orang dah tahu dah. Rasa takut tu buat you all think over, react over, rasa takut tu. So that's why you all ada HIV education program, and today by Facebook you all kena tahu yang kita ada shelter home for people living with HIV/AIDS, yang orang caregivers dekat saya bukan nurse. Tadi you all boleh tengok yang home care tu, bedsore tu terlalu besar macam tu, mereka boleh clear everything. Tukar pampers, bagi makan, minum, kalau ada luka mereka balut luka, everything. So kenapa dekat hospital tu kalau tahu je kes HIV, you all kena nak asingkan, tak boleh nak pegang, this and that. Why until to that extent? You all more professional, you all tahu benda-benda ni more than us. Terima kasih. Terima kasih Puan Kuga di atas perkongsian pada petang ni. Ramai yang memberi sokongan dekat Facebook dan juga ramai yang juga berminat untuk melawat CASP punya shelter home suatu hari nanti. Bila PKP dah habis, boleh dah melawat, hantar bantuan dan juga mungkin buat tugas sukarelawan dekat sana. Boleh kan? Tak ada masalah kan? Okay. Kalau you all hantar one food like lunch, you sponsor, you all datang tengok macam mana mereka makan. Yang orang dekat saya tu memang mereka suka nasi kandar. So you all bagi tengok mereka makan, you will feel the joy, you rasa happiness, something you done great for them. Yes, sebab diorang pun kena jaga kesihatan mental diorang juga supaya kesihatan diorang sentiasa dalam tahap yang baik. Betul tak? Okay, yes. Jadi kita ada macam-macam mesej dekat Facebook ni. Dia kata semoga Puan Kuga sihat dan selalu menabur bakti kepada PLHIV di Penang. Lepas tu ramai yang menyatakan hasrat untuk datang juga. Dan ramai yang tak tahu lagi CASP. Sekarang hari ni dah tahu dah tentang CASP. Jadi mungkin kita boleh dengar kata-kata akhir daripada Puan Kuga dekat masyarakat luar kat sana tentang HIV/AIDS ataupun apa-apa je yang Puan Kuga nak untuk promote CASP. Okay. Saya balik dekat donation. Kalau orang nak tengok macam children's home, orang tua, mereka rasa okay if I give a donation for this kind of home, you all rasa macam there is something great. Bila kata HIV home, there is a stigma. So you all rasa tak perlu tolong shelter home, tetapi
whatever mereka dan dalam usia muda mereka dah buat sesuatu. So mereka semua dah tua dan mereka tak mampu nak keluar, mereka tak ada siapa. So kita bantu orang dengan we see like a human being, not judge mereka dengan kelakuan mereka. So kita tengok semua orang dengan manusia, dengan sifat kemanusiaan. That's it. So kita tak perlu nak labelkan HIV itu something very bad, this and that. Cuma kita tak kena, orang lain kena, itu je. So itulah harapan saya, kalau orang yang high risk group tu tolong pergi check. Tengok status you all, status tu kena tahu. Kalau you all berisiko, ada banyak cara kita boleh avoid terkena daripada jangkitan HIV, STI or something like that. So that's a message for public. Okey, saya tekankan sekali lagi kepada risk group kat sana, Puan Kuga kata nasihatkan supaya know your status, terima rawatan bagi yang dah tahu keputusan, dan juga siapa-siapa yang nak bagi donation dekat CSP, boleh tengok dekat skrin, kita ada cara untuk sumbangan donation terus ke akaun Maybank ataupun kontak je Puan Kuga sendiri. Okey. Terima kasih CASP dan juga Puan Kuga di atas perkongsian pada petang ini. Terima kasih kepada semua yang menonton, yang memberi support dekat luar sana, dekat Facebook. Okey, kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Kata-kata akhir, semoga kita dapat hentikan stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV dan juga stigma kepada HIV dan AIDS. Okey, ada kata-kata akhir daripada Patricia? Jangan menilai terlalu awal sebab kita bukan Tuhan. Itu je pesanan saya kepada masyarakat keluar. Sebab kita tak tahu, mungkin dugaan kita dengan cara yang berbeza. So jangan terlalu menilai terlalu awal. So apa kata kita sebagai manusia, kita saling bantu-membantu antara satu sama lain. So kita kena stopkan stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV. Itu je pesanan terakhirlah. Beremosi sikit. Topik hari ni memang beremosi sampai saya terpaksa off camera. Okay. So pesanan daripada Azri, Fitri, Ashraf, Fakrul. Ada lagi tak nak beri pesanan? I nak share one thing. Okey, boleh Puan Kuga. Okay. Family member, my hantar mereka dekat shelter home. Semua everything, like 10 tahun mereka duduk dekat sini, kami jaga everything. I tak pernah call family members, suruh mereka bagi duit ke, nothing. But katakan orang tu meninggal, the last call I give to them, most of the family members kata, Puan Kuga you uruskan, you all uruskan. So I feel that very bad, macam terasa. Ada kadang-kadang I pun memang menangis. Ada few families, Malay ke, Chinese ke, Indian, all the same. Kita terpaksa buat urusan. Sampai macam tu ke you all nak cicirkan ahli keluarga you all? Sebab I mean the worries nak datang, I kena buatkan, I mean at the mortuary kena hantarkan body tu dekat sana, tunggu 2 minggu, panggil reporter, publish in papers and then everything, and then I kena panggil orang yang berkaitan, nak tanam, nak buat apa-apa. Kenapa ni berlaku? At the last stage, why not? You all datang, nak sign, nak claim body pun sampai macam tu. Memang as a shelter home yang kita kerja dekat sini 11 years, macam-macam. Once cabaran everything, pasal dana everything pun kita boleh nak cover, you know. But the end part, bila I call the family members, I kata nanti you all don't sue me lah, because nanti I sign, you all ada waris, jangan so kami takkan buat macam tu, you all uruskan lah, kami tak ada kaitan dengan family. Terlalu susah. Even I call pun mereka ada yang letak telefon. Adakah kenapa orang HIV itu bersalah sangat ke sampai the last stage you all datang nak sign pun terlalu susah. And then kita tahu sekarang kita ada the relevant bodies yang uruskan. You tak perlu nak keluarkan duit ke apa ke, tak ada. I rasa ada kan badan-badan kebajikan yang uruskan I mean the end part everything.
So dapat also kita yang tolong uruskan. You all datang nak sign terlalu sukar. Sampai macam tu. So itulah terlalu susah sangatlah Fakrul yang kita dah sembang pasal HIV. How many years ready? How many years ready? Still the same thing happening. Tak ada perubahan. And professional levels, you all very educated. Kita boleh kata dulu line mereka tak tahu apa tu HIV, this and that. Now we all very educated. Kita tengok orang tu sebagai manusia. Jangan labelkan seseorang itu dengan tahap kesihatan mereka. Orang HIV pun mereka akan meninggal macam orang biasa sahaja. Tak ada lebih, tak ada apa. Kita boleh buat urusan everything normal. So that's something lah I want to share dekat yang kita buat shelter home tu, apa cabaran, apa masalah yang kita buat. Bila saya ambil satu klien tu jadi macam hak milik saya tau. The day one until the end, kita yang uruskan. I punya staff yang kena pergi buat urusan because kita tak mau macam orang tu after the end you mati seorang, kami tak mau. Kita kena buat and then the critical stage dekat hospital pun kita yang kena pergi jaga. Ada sampai dekat hospital kita yang kena tukar pampers. Bila kita tanya dekat nurse-nurse berkaitan, dia jawab dekat shelter home you all yang jaga kan? Dekat hospital pun you datang jaga. Kalau dekat hospital tu macam stigma untuk orang HIV pun terlalu tinggi. Bila mereka sakit, warded dekat hospital tu terlalu tinggi. Sampai I kesian I hantarnya caregivers pergi buat kerja dekat hospital pun. So that's something kena berubah. Maybe after this orang yang tak ada knowledge on HIV atau takut-takut atau ragu-ragu, there is a lot of NGOs doing HIV works. You all boleh call, boleh tanya, boleh check out. Because now HIV pun ada treatment everything, mereka makan ubat everything, mereka boleh kerja everything. Kalau you all datang dekat CSP shelter home, you all tak tahu yang ni shelter home orang tua ke atau shelter home untuk HIV. Kalau I tak ada logo, I tak tulis nama, you just walk in, you cannot see it like that. Semua orang tua yang ada stroke, just a normal person. Okay, Puan Kuga. Mungkin kita drag sikit masa, sikit je sebab ada soalan last ni. Daripada Facebook, dia tanya, ada tak nasihat apa-apa daripada Puan Kuga kepada golongan PHIV sebagai persediaan mereka di waktu tua nanti? Yes, untuk orang HIV memang once mereka dah kesan sebagai HIV, mereka tak dapat, kebanyakan yang end stage bila mereka dapat kesan tu memang mereka tak ada kerja, everything, so memang hidup mereka terlalu susah. Tapi satu nasihat yang saya nak beritahu untuk PLHIV, jangan putuskan rawatan. Please patuh kepada rawatan. You all sakit macam mana pun teruskan rawatan. Bila you default rawatan and then memang komplikasi tu terlalu tinggi. Sampai keluarga you tak dapat terima, dalam kamu tak ada kerja and then family members nak jaga, memang terlalu sukar. Once you all HIV, tabahkan hati tu, terima, and then life after HIV. Apa you all nak buat lepas HIV? Okay, you masuk dalam treatment, you take 2 or 3 years, and then you kerja balik. HIV bukan stop you there. You masih boleh kahwin, masih boleh ada anak. You boleh have a normal life. Jangan stopkan diri kamu dekat situ. Get a treatment. Treatment itu terlalu penting. And untuk PLHIV, kena kerja. You all kena kerja, kena jaga diri all. Jangan bagi excuse, okay, I'm HIV, I cannot work. Tak ada. Government kita pun support tu untuk rawatan tu memang everything free for first line. So you all makan ubat, jaga kesihatan, and it's a normal work. Ya, you kena teruskan hidup kamu. And kalau nak kata shelter home pun kita tak ada banyak shelter home, and kita ada kekurangan dana. Macam tahun ni saya boleh ambil 12 orang saja. Yang orang yang lain terlantar apakah, memang kami tak dapat nak ambil.
Okey, diharapkan semua dapat mendengar pesanan daripada Puan Guga dan juga terima kasih di atas perkongsian pada petang ni. Jadi kita tutup dahulu sesi pada petang ni. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih CASP dan juga Puan Guga. Terima kasih. Bye semua. Terima kasih untuk Majlis AIDS Malaysia untuk buat program ni. Thank you so much. Alright, no problem. Jumpa lagi.